KPM. Apa khabar semua? Tachahau, Wanakem. Anda sedang menonton slot menengah atas hanya di Didik TV KPM bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda. Dan hari ini murid-murid kita akan fokus pada mata pelajaran matematik tambahan. Saya tahu ramai yang sukakan mata pelajaran ni. Kita apa? Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita saksikan siapakah guru kita untuk episod kali ini. Baiklah murid-murid, untuk episod kali ini saya bersama dengan Cikgu Ita. Hai Cikgu, apa khabar? Hai. Khabar baik ya Cikgu? Yes, baik. Okey, sihat Okey, baiklah. Dan hari ini murid-murid kita juga dibantu oleh Cikgu Nur Hayati Zakaria selaku juru bahasa isyarat episod kali ini. Hai Cikgu Yati, terima kasih. Okey, baiklah, saya nak tanya murid-murid di rumah semua dah sedia tak untuk belajar matematik tambahan hari ini? Dah sedia? Kalau dah sedia, okey, tanpa melengahkan masa lagi, Cikgu Ita, hari ini kan kita nak belajar apa Cikgu? Okey, hari ini yang kita nak belajar adalah penyelesaian segitiga iaitu bab 9 dalam matematik tambahan tingkatan 4. Okey, yang mana SK dia adalah petua sinus, tapi hari ini kita nak sentuh tentang SP 9.14 iaitu case ambiguity. Case ambiguity. Okey, macam mana kita nak tentukan ada tak kewujudan case ambiguity kat situ dan syarat-syarat dia. Jadi kita sebelum kita nak masuk, kita imbas dulu. Baik. Untuk petua sinus. Okey, yang ini adalah kita imbas kembali petua sinus. Ya. Okey, dia ada dua Okey, kalau kita nak cari sisi, so A B, C tu, yang sisi tu, dia akan kita letak ke atas. Jadi bawah dia kita letak sin. Jadi kita akan dapatlah petua sinus yang pertama. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Okey, kalau kita nak cari sudut, jadi kita letak sin tu dekat atas supaya memudahkan. Jadi sin A per sin A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Jadi apa yang dimaksudkan petua sinus ni? So inilah syarat dia. Yang mana dia kena ada dua, kalau dia bagi dua sudut, akan ada satu sudut yang bertentang dengan dia diberi, ataupun satu lagi dia bagi dua panjang sisi dan satu sudut bukan kandung. Jadi itu syarat dia untuk guna petua sinus. Okey, baik. Jadi formula ni memang murid-murid kena hafalkan Cikgu? Ya, dia kena tahu untuk jawab case ambiguity. Okey, baiklah, itu dia. Cikgu Ita pun hari ini kita akan sentuh topik ni lah Cikgu, iaitu case ambiguity. Yes. Okey, tapi sebelum kita teruskan Cikgu, boleh tak kita berehat sebentar? Boleh. Boleh Ya. Okey, murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apa khabar semua? Saya Chris MJ, temankan anda di slot menengah atas hanya di Didik TV KPM. Dan hari ini, Chris ada bersama dengan Cikgu Ita untuk mata pelajaran matematik tambahan dengan topik kita iaitu penyelesaian segitiga. Baiklah Cikgu, untuk segmen seterusnya, apakah fokus kita Cikgu? Okey, fokus kita nak tengok macam mana wujudnya case ambiguity tu. Jadi, kita akan buat dulu penerokaan dengan GeoGebra. GeoGebra tu apa Cikgu? Okey, so kita tengok kat sini. Okey, yang ni adalah GeoGebra. Sekejap. Boleh tak ceritakan? Okey. Okey. Okey, so saya pergi kat sinilah supaya senang nak gerakkannya. Baik. Okey, jadi dekat sini ada slider. Dekat sini nanti selalunya senang untuk kita slidekan dia. Jadi dekat sini Chris boleh nampak. Ya. Okey, kalau yang panjang A tu, yang satu sisi tu, dia pendek daripada H. Apa yang Chris nampak kat sini? Segitiga ke atau ada kewujudan benda-benda lain? Tak ada benda pun Cikgu. Ada bentuk. Okey, kalau macam ni, kalau dia lagi panjang-panjang.
Dia kan ada bentuk segitiga je. Okey, lepas tu kalau kita panjangkan dia lagi, jadi kita akan nampak dia punya movement dia. Kis nak try, boleh try. Oh, boleh try? Cuba try. Okey. Untuk kita tengok menggunakan GeoGebra. Okey, ini slider. Slider dia. Jadi kita boleh nampak lah kalau yang A tu pendek, Itu pendek. tak ada pun segitiga yang terhasil kan? Faham? Tapi bila dia sama panjang dengan yang tinggi H tu, okey, kita tarik lagi. Kita akan nampak ada segitiga tadi terhasil. Satu. Dan kalau dia lebih sikit daripada yang tinggi tengah tu, Dia macam mana je? nampak tu? Ada satu, dua segitiga. Nampak. Kalau tarik lagi panjang lagi dia punya tu, panjang macam mana pun dia punya ni lebih daripada B dengan A, tapi tetap berapa segitiga? Satu je. So itu kita punya penerokaan hari ni lah untuk tentukan kewujudan case ambiguity. Okey, faham. Okay, faham semua? Okey, dapat Dapat. Okey, jadi kita try tengok pada slide. Okey. Okey. Okey, dekat sini. Apa yang dimaksudkan case ambiguity ni? Tadi kita dah nampak dah. Kalau panjang BC tu dia pendek, kita tak dapat bentuk. Tapi bila dia lebih panjang daripada tinggi tadi, H, dengan pendek daripada AB tu, so kita dapat dua bentuk segitiga. Jadi inilah dia segitiga yang pertama tadi yang besar ni. ABC. Kemudian kita buat garisan B ke C1 tu, kita dapat lagi satu segitiga. Okey, faham. Jadi syarat dia akan menghasilkan dua segitiga terbentuk. Okey, lepas tu ada tiga ukuran yang dia akan kekalkan, iaitu ukuran panjang AB, panjang BC dan sudut BAC. So sudut kat sini lah dia akan kekal 30 darjah. Okey, faham. Jadi sekarang kita tengok pemerhatian tadi apa yang kita dapat. Okey. Chris nyatakan kat saya. Okey, yang first pertama tadi, A kecil daripada H. Okey. Apa yang kita dapat? Tiada segitiga wujud cikgu. Tak ada. Kita tak dapat apa-apa pun. Okey, betul. Tahniah Chris, good. Okey, So nampak daripada explore penerokaan tadi tu kan? Betul. Okey, jadi kita teruskan lagi. Okey, kalau A tu sama dengan H. Kalau sama dengan H, kita boleh nampak satu segitiga yang wujud cikgu. Ya, betul. Betul tak? Satu segitiga wujud. Okey. Okey, satu segitiga wujud. Okey, good Terima kasih cikgu. Chris. Okey, seterusnya yang ni. Kita nampak A tu panjang daripada tinggi dia, tapi dia pendek daripada yang panjang lagi satu C tu. So berapa segitiga yang dapat? Kalau macam ni, kita boleh nampak dua segitiga yang wujud cikgu. Okey, kita tengok. Ya, betul. Okey, tahniah Chris. Okey, good. Terima kasih cikgu. So kita nampaklah yang mana penerokaan tadi Chris dah nampak bila gerakkan slider tu tadi. So dekat situ murid-murid boleh nampaklah bila kita buat eksplorasi dengan GeoGebra tadi, kita boleh nampak macam mana wujudnya. Wah, hebatlah cikgu GeoGebra tu. Ya. Okey. Okey, lepas tu yang ni pula. Kalau A tu besar daripada C, apa yang kita dapat? Kita boleh nampak di sini hanya ada satu segitiga yang wujud cikgu. Ya, betul. Satu je. Okey, tahniah Chris So, satu je segitiga wujud sebab apa? Dia panjang A tu dia lebih besar daripada C. Jadi dia dapat satu je. Macam mana panjang pun tetap satu. Satu saja Okey, jadi kita boleh simpulkan dekat sini. Okey, kalau A tu dia lebih kecil daripada H, maka tiada segitiga wujud. Okey, tapi kalau dia ada A tu sama dengan H ataupun A tu lebih besar daripada C tadi, kita boleh nampak satu je segitiga wujud. Dan manakala kalau A tu panjang daripada H, kemudian dia kecil sikit, dia pendek sikit daripada C, maka akan ada dua segitiga terhasil. Jadi kita boleh nampak dua bentuk sini lah. Satu, dia boleh nampak macam ni dalam dia. Satu lagi segitiga tu ada dekat luar, dia boleh dapat. Faham. Jadi untuk kesimpulan ni cikgu, dia untuk semua jenis segitiga pun bolehlah cikgu? Ya, semua segitiga. Asalkan dia segitiga. So sekarang kita nak tengok macam mana kita nak tengok ada wujudnya case ambiguity tu. Jadi syarat dia kita tengok yang ketiga ni lah. Okey, ada tiga ni Ya. Case ambiguity. Okey faham. Jadi dah faham Chris? Faham cikgu. Okey, sama juga dengan murid-murid. Okey, sekarang kita nak tengok Chris dan murid-murid di rumah. Cuba jawab. Mana satu jawapan yang betul? Cuba bacakan dulu satu-satu. Okey, baik. Case berambiguity wujud jika yang pertama tu diberi panjang dua sisi A dan C serta satu sudut bukan kandung sudut A yang tirus. Okey, yang itu kenyataan pertama Yang kedua, sisi yang bertentangan sudut bukan kandung A lebih panjang daripada satu lagi C tetapi lebih pendek daripada tinggi segitiga H. Dan akhir sekali, sisi yang bertentangan sudut bukan kandung
A lebih pendek daripada satu lagi, C tetapi lebih panjang daripada tinggi segitiga H. Okey. Mana jawapan dia? Cikgu, dia ada satu jawapan ke lebih daripada satu? Dia ada dua jawapan. Ada dua? Okey, ada dua jawapan. Okey, cuba tandakan. Cikgu dah tandakan. bagi clue dah. Okey, baik. Kalau tak silap, yang ni cikgu. Dah ada pen kan? Okey. Ini ada satu jawapan pertama, diberi panjang dua sisi, A dan C, serta satu sudut bukan kandung, dan lagi satu ni. Okey, yang ni jawapan saya cikgu, dah kunci. Okey, murid-murid macam mana? Betul ke tidak jawapan Abang Chris? Betul kan? Saya rasa betul lah. Okey, kita semak. Okey. Okey, betul yang pertama. Tahniah Chris. Okey, yang pertama betul. Diberi panjang dua sisi, A dan C, serta satu sudut bukan kandung. Sudut A itu adalah tirus. Okey. Kemudian yang kedua. Yes! Ya, betul juga. Okey, tahniah Chris. Okey, dia adalah sisi yang bertentangan sudut bukan kandung. Yang mana A itu tadi kita kata dia lebih pendek daripada sisi yang satu lagi C, tapi dia lebih panjang daripada H. Okey, baiklah. Jadi berapa banyak markah atau bagaimana prestasi saya untuk aktiviti kali ini, cikgu? Sangat bagus. Sangat bagus. Ya, sangat baik, bagus. terima kasih cikgu. Itu dia perkongsian cikgu Ita untuk topik kita dalam segmen ini, iaitu penerokaan case ambiguity. Tapi murid-murid, kita akan berehat sebentar. Okey, boleh kan cikgu? Boleh. Okey, dan jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah atas bersama cikgu Ita untuk matematik tambahan. Didik TV KPM. Salam sejahtera semua, anda sedang saksikan slot menengah atas Didik TV KPM bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Ita untuk mata pelajaran matematik tambahan. Dan topik kita hari ini murid-murid ialah penyelesaian segitiga. Baiklah Cikgu Ita, untuk segmen seterusnya apa yang kita nak belajar Cikgu? Okey, untuk segmen seterusnya kita akan belajar tentang penyelesaian yang melibatkan case ambiguity. Okey. Dekat sini petua sinus tadi yang kita refresh tu banyak digunakan. Okey, baik. Petua sinus. Okey, silakan cikgu. Okey, jadi sekarang kita tengok dulu contoh soalan 1. Okey, yang mana tentukan sama ada case ambiguity bagi setiap segitiga berikut dan jelaskan. Okey, jadi dekat sini kalau Chris tengok yang untuk soalan A, ada ke tidak wujudnya case ambiguity dekat situ? Saya rasa tak ada cikgu. Sebab Tak ada ke ada? Ada. Kenapa ada? Sebab panjang RQ Okey. lebih tak kurang daripada panjang PR cikgu. Okey. Tapi lebih daripada panjang H, iaitu ketinggian dia. Betul tak? Okey, betul Chris. Tahniah Chris. Jadi kita tengok jawapan dia. Ini kalau jawapan yang betul dia, yang panjang sikit. Tapi jawapan yang Chris sebut tadi memang dah betul dah merangkumi semua ni. Okey. Yang ni jawapan yang kalau untuk murid pun kena tulis jawapan ni ke cikgu? Boleh tulis yang ni. Ya, wujudnya case ambiguity dalam segitiga PQR dengan sudut bukan kandung sudut QPR sama dengan 30 darjah dan sisi RQ lebih pendek daripada sisi PR tetapi dia lebih panjang daripada tinggi segitiga tadi. Okay. Yang Chris sebut tadi. Okey, macam mana pula dengan B? Okey. 21 cm, 17 cm. Untuk B, tidak cikgu. Okey, kenapa tidak? Sebab sudut telah diberi. Betul tak? Ada dua Apa sudut. yang dimaksudkan sudut telah diberi itu adalah dua sudut tu telah diberi, iaitu dekat sini. Kalau kita nampak ada 40 dengan 80. Syarat untuk case ambiguity tadi adalah satu sudut kandung diberi. Okey. Jadi kita teruskan. Ini jawapan dia. Tahniah Chris. Terima kasih, cikgu. So tidak wujud case ambiguity sebab dia ada dua sudut diberi. Okey, jadi kita tengok contoh soalan 2. Okey, dalam segitiga ABC, sudut BAC ialah 40 darjah. Okey. Panjang BC adalah 14 cm dan hitungkan nilai-nilai mungkin bagi sudut C dan sudut B. Jadi bila kita nampak yang perkataan nilai-nilai mungkin, okey, yang ni So apa yang terlintas tu sama ada dia ada wujud ke tidak case ambiguity atau tidak.
Jadi pertama sekali, macam mana nak tentukan dia ada case ambiguity ke tidak? Kena tengok sisi dia, cikgu. A, B dan BC. Okey, lepas tu? Lepas tu kena tengok sudut yang diberikan. Okey, seterusnya? Seterusnya nilai H. Itu yang paling penting. H. Nilai H. Okey, murid-murid kena lihat sama ada panjang yang sisi satu tu iaitu BC lebih pendek ataupun lebih panjang daripada nilai H tu. Untuk tentukan dia ambiguity atau tidak. Faham. Jadi, kita selesaikan dulu nilai H. Jadi, kita akan dapat ketinggian H tu adalah 12.856 cm. Jadi sekarang wujud ke tidak case ambiguity? Macam mana murid-murid? Wujud ke, cikgu? Okey, kenapa wujud? Sebab sisi BC lebih panjang daripada H. Ya, betul. Sisi BC lebih panjang daripada H. Tahniah Chris. Okay. So, dah nampaklah dekat situ, dia wujud case ambiguity. Jadi, bila wujud case ambiguity, maknanya nilai-nilai mungkin tu akan ada lah. Jadi, berapakah sudut yang kita akan dapat nanti bila kita buat pengiraan? 40 darjah, cikgu. Berapa jenis sudut kita akan dapat? Satu. Berapa jenis sudut? Sudut. Maksudnya ada C1, sudut C1 ke, sudut C. Okey. Ada 4, cikgu. Okey, 4. B, C, B1, C1. Okey, kita tengok kat mana B1, C1. Okey, good Chris ni bagus. Terima kasih, cikgu. Jadi nampak, kita dah lukiskan dia punya sini. Ada dia punya satu yang garisan situ. So, untuk menentukan ada lagi satu segitiga. Jadi dekat situ adalah C1. Dekat situ. Jadi panjang sisi dia sama 14. Cikgu, saya ada soalan, cikgu. Okey, boleh? Macam mana cikgu dapatkan H 20 sin 40 darjah tu, cikgu? Kita gunakan petua sinus. Okey, faham. Sebab kalau sin tadi kita nak dapatkan dia punya panjang, kita akan gunakan yang A dekat atas, lepas tu sin A bawah, lepas tu B ke atas, sin B kat bawah. Jadi 20 darab sin 40 40. Okey, dapat. So dapatlah 12. Kalkulator lah. Yes. Okey, baik. So 12 tu. Okey, jadi bila kita dah tahu tadi macam Chris kata ada 4 sudut dia iaitu B1, C1, kemudian C dan B. Jadi kita tengok macam mana kita nak buat. Okey, jadi yang pertama kita akan cari dulu sudut dekat C. Okey, yang sudut dekat C sinilah kita akan cari dulu. Jadi kita akan gunakan petua sinus tadi yang mana untuk cari sudut sin berada di atas. Jadi sin sudut bagi C perkan dengan 20 sama dengan sin 40 perkan dengan 14. Jadi kita selesaikan, kita akan dapat sudut C itu adalah 0.9183. Okay, jadi berapakah sudut C? Sudut C kita kena cuba kira. Inverse sin. Yes. Inverse sin. Boleh tekan kalkulator. Okey. 0.9183 sama dengan Chris dapat 66.679, cikgu. Sebenarnya 6788.539. Dia panjang kan? Dia panjang, tapi dalam untuk soalan ni kita nak tulis berapa titik perpuluhan, cikgu? Untuk sudut kita akan ambil 2 tempat perpuluhan. Okey, jadi kita dapat tadi 66.68 darjah. So kita bundarkan dia. Okey, faham. Okey, jadi sudut pertama kita dah dapat dah C dekat situ. Okay. Macam mana kita nak dapatkan sudut B pula yang besar ni dulu? Yang tu senang. Senang sebab dalam satu segitiga kita ada 180 darjah. Okey. Jadi kita tolak saja. Okey, good. Sebabnya kita dapat 2 sudut, kita tolak je. Okey. So berapa jawapan dia? Jawapan dia 180 darjah tolak dengan 40. Okey. Tolak dengan 66.68 dapat dia dapat 73.32 darjah. Okey, good. So, tahniah Chris. Baguslah Chris ni. Seronok sangat. Jadi murid-murid kat rumah dapat ke tidak? So, satu segitiga 180 darjah. Tolakkan sudut yang dah ada dalam tu. So, dapatlah sudut di B. Okey. So, good Chris. Seterusnya, kita akan cari pula C1 dan B1. Baik. Jadi tadi kita dah tahu dah C dekat sini. So, C1 tu adalah dekat sini. Okey, kalau perasan dekat sini 2, yang C ni dia sudut tirus. Sudut tirus. Kenapa saya kata sudut tirus? Sebab nilai ni 66.68 tu dia kurang daripada 90 darjah. Jadi bila kurang daripada 90 darjah, dia adalah sudut tirus. Jadi untuk kalau case ambiguity, satu lagi sudut tu adalah sudut cakar. Lebih daripada 90 darjah. Jadi macam mana nak dapatkan sudut cakar? Okey, kita akan tengoklah. Jadi 180
tolak dengan 66.68 tu untuk cari C1. Okey. Jadi berapa jawapan dia? Chris dapat 113.32 darjah. Okey, kita tengok. Okey, betul. Okey, tahniah Chris. Jadi murid-murid just ingat je kalau untuk case ambiguity, satu sudut tu adalah sudut tirus, satu lagi tu adalah sudut cakah. Bergantung kepada gambar raja nantilah. Okey, seterusnya kita nak cari nilai B1. B1 tu dekat mana? B1 tu dekat dalam yang kecil ni. Okey. Jadi macam mana nak cari B1? Okey, kalau untuk ni 180 darjah tolak dengan 40 darjah. Okey. Tolak dengan nilai C1 tadi. Jadi 113.32 darjah. Chris dapat 26.68 darjah, cikgu. Okey, kita tengok. Betul. 26.68 darjah. Tahniah, Chris. Okey. Dah dapat 4 makan ni? Tak ada. Okey. So, sebab kat situ dia nampak tak? Konsep dia sama je. Okey. Lepas dah cari satu sudut, nak dapat sudut satu lagi. Kalau dari 2 sudut, kita just gunakan konsep yang segitiga 180 darjah. Tolak saja. Okey, faham. Okey, seterusnya Chris, kita akan pergi ke soalan yang ketiga. Baik. Okey, raja di sebelah menunjukkan segitiga PQR yang tidak lengkap. Yang mana PQ panjangnya adalah 15.5 cm dan sudut QPR sama dengan 35 darjah. Diberi QR sama dengan 10.5 cm. Jadi yang pertama A, cari nilai sudut QRP yang mungkin. B, seterusnya cari panjang yang mungkin bagi PR. Jadi dekat sini kita nampak gambar raja dia tak lengkap. Jadi kita lengkapkan dulu gambar raja. Jadi kita sambungkan QR ni. Kita dapat situ tadi dia bagi 10.5 cm. Betul. Okey. So sekarang bila disebut mungkin, maknanya kita tahu automatically dia mesti akan ada case ambiguity. Yes, case ambiguity. So daripada gambar raja kita nampak dia. Okey, jadi kita lukiskan dulu satu lagi garisan untuk tentukan segitiga yang satu lagi. Jadi kita nampak dekat situ, kita dapat kat situ. Jadi kita carilah sudut QRP yang pertama. Okay, jadi kita dapat kat sini sudut QRP adalah sin sudut QRP adalah 0.8467. Jadi berapa sudut QRP? Okey, kena inverse sin 0.847. Kita akan dapat 57.89 darjah. Okey, kita tengok. Yes. 86. Sorry. 86. Okey, jadi lepas kita dah dapat 57.86, okey, seterusnya kita nak cari yang cakah. Kenapa tadi kita kata tadi kat sini kita dapat tirus? Ya, sebab dia kurang daripada 90 darjah, betul tak cikgu? Ya, sebab dia kurang daripada 90 darjah. Jadi sini kita dapat tirus. So dekat sini adalah cakah. Jadi 180 tolak dengan 57.86. Okey, kita akan dapat 122.14 darjah. Jadi kita ada dua jawapan lah untuk sudut-sudut yang mungkin bagi QRP. Jadi jawapannya adalah 57.86 atau 122.14 darjah. Okey, faham ya. Jawapan untuk A kan cikgu ni? Ya, itu jawapan untuk A sebab dia nak sudut. Okey, seterusnya kita nak cari panjang PR pula. Okey, PR. Okey, so ni panjang PR. Jadi kita dah dapat dah tadi sudut dekat R yang pertama adalah 57.86. Okey. So, macam mana kita nak cari panjang PR? Kita akan gunakan petua apa? Petua sinus. Yes, petua sinus, Chris. Good. Jadi kita akan gunakan petua sinus, tapi sebelum nak gunakan petua sinus, kita akan cari dulu sudut dekat Q. Kenapa kita cari sudut dekat Q? Sebab sudut tu yang bertentang dengan panjang P dengan R. Faham? Jadi dia kena guna sudut yang bertentang untuk petua sinus tu. Okey, jadi bolehlah kita gunakan petua sinus pula. Okey, jadi panjang PR sama dengan sin 87.14, kemudian samakan dengan 10.5 per dengan sin 35. Jadi jawapannya adalah kita akan dapat PR sama dengan 18.283 cm, cikgu. Betul. PR sama dengan 18.283 cm. Good, Chris. Okey. So ini tadi kita dah dapat sudut dia. Okey, seterusnya dia kata mungkin maknanya ada lagi satu panjang PR. Sebab kita dah ada dua sudut kan, cikgu? Yes. Sebab pertama tadi kita dapat yang panjang ni. Okey, yang kedua kita nak cari yang pendek ni pula. PR ni. Okey, faham. Sebab kita nak sudut dia tu. Jadi tadi kita dah tahu kan sudut sini berapa?
Jadi kita boleh cari sudut yang dekat dalam ni, yang kecil ni dulu. Okey. Sebab dia bertentang. Jadi kita akan gunakan konsep segitiga. Ya. 180 tadi. Tolak dengan 35, tolak dengan sudut C yang kita sudut R tadi yang kita dapat kat sini 122.14. Jadi kita dapat sudut dekat sini Q ni yang pertama. Okey, jadi lepas kita dah dapat 22.86 darjah. Okey, jadi sekarang cuba kira berapa panjang PR yang seterusnya yang ni. Okey, kita kena guna petua sinus. Okey, jadi good. PR per sin 22.86 darjah sama dengan 10.5 per sin 35 darjah. Ya, betul. Dan kita akan dapat PR, nilai PR. So PR sama dengan, kalau ikut kalkulator, 7.112 cm, cikgu. Okey, kita semak jawapan dia. Betul ke tidak murid-murid? Betul. Yes, good. Tahniah Chris. Terima kasih, cikgu. Bagus, bagus. So, 7.112 cm. Jadi kita dapatlah dekat situ ada dua jawapan tadi. Panjang yang penuh, kemudian panjang yang satu lagi. Okey, dah faham dah. Boleh kita teruskan soalan seterusnya? Boleh, cikgu, silakan. Okey, murid-murid, kita pergi pada soalan seterusnya iaitu soalan 4. Okey, dalam segitiga PQR yang bersudut cakar, PR sama dengan 14 cm, QR sama dengan 6 punca kuasa 3 cm dan sudut RPQ sama dengan 40 darjah. A. Nyatakan sudut cakar dan cari nilai sudut tersebut. Kemudian hitung panjang PQ. Okey. Jadi kalau macam ni susah kita nak buat kan? Sebab tak ada gambar rajah, cikgu. Jadi kita sketch dulu gambar rajah dia. Kita lakarkan dulu gambar rajah. Jadi kita dah dapat macam ni. Jadi senang untuk kita cari nilai dia. Jadi dia nak sudut cakar bagi nilai sudut tersebut. So dekat mana? Jadi kita carilah. Jadi dekat situ kita dapat sudut PQR. Okey. Kemudian kita nak sin Q. Sebab kita nak sudut Q tu kan yang cakar. Okey. Jadi kita akan dapat berapa kat situ? Okey, untuk dapatkan Q kita kena inverse sin 0.8. Bukan kosong, cikgu. Sifar. Sifar 0.8659 sama dengan, okey, Chris dapat 59, betul tak? 59.99 darjah maksudnya 60. Betul. Kita kena bundarkan kan, cikgu? Betul, 60. So kita akan bundarkan dia, nanti dia akan dapat 60 tepat. Okey, baik. Okey, jadi lepas dapat 60 darjah, jadi kita dah tahu dah sudut dekat Q tu adalah 60. Sudut dekat sinilah 60 darjah. Okey, faham. Okey. Jadi dah jawablah soalan A sebab dia suruh nyatakan sudut cakar. Jadi kita dah dapat dah sudut cakar tu adalah sudut PQR. Kemudian berapa sudut dia? 60 darjah. Okey. Tapi ada dua kan jawapan dia? Ya. Sebab apa? Sebab dia ada case ambiguity cikgu. Sebab dia ada case ambiguity. Jadi kita akan dapat ada dua lah. Satu lagi adalah 120 darjah. Sebab dia satu lagi. Sebab apa dia nak 120 darjah? Sebab dia nak cakar. Soalan yang tadi. Okey. Sebab dia tak nak tirus. Okey. Jadi seterusnya kita boleh jawab soalan B. Okey, iaitu panjang PQ. PQ. Okey, yang ni kita kena Jadi dia nak guna panjang PQ. petua sinus. Betul tak, cikgu? Betul. Petua sinus. Sebab dia ada bagi dua sisi dan satu sudut bukan kandung. Ya. Okey, jadi macam mana nak buat? Okey. Sebelum tu kita akan cari dulu sudut dekat R lah. Macam tadi kita dapat. Sebab apa? Bila nak cari panjang PQ, dia kena guna sudut yang bertentang dengan dia. Sini. Jadi tadi sini adalah 120. Ya. Jadi kita akan dapatlah sudut dia berapa. Okey. Kalau kita guna petua sinus, PQ per sin 20 darjah sama dengan 14 per sin 120 darjah, cikgu. Ya, betul. Petua sinus. Okey. Jadi boleh kita cari panjang PQ. Okey, untuk panjang PQ 14 bahagi dengan sin 120. Lepas tu kita darab. Ya, betul. Darab sin 20. Kita akan Chris dapat 5.529 darjah, cikgu. Betul tak? Sebenarnya 5.529 cm. Sentimeter. Ni biasalah kan. Sentimeter bukan darjah. Nasib baik cikgu ingatkan. Tersilap. Sentimeter bukan darjah. Jadi sebab dia panjang, bukan darjah. Okey, jadi
Dapat setakat ni? Okey, dah faham cikgu. Okey, itu dia soalan contoh daripada cikgu Ita. Cikgu, bagaimanakah prestasi Chris untuk aktiviti kali ini, cikgu? Sangat-sangat memberangsangkan dan sangat memuaskan. Wow, terima kasih cikgu. Okey, baiklah murid-murid, kita akan berehat seketika. Jadi jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot menengah atas hanya di Didik TV KPM bersama saya Chris, MJ dan juga Cikgu Ita untuk mata pelajaran Matematik Tambahan tingkatan 4. Baiklah Cikgu, apakah fokus kita untuk segmen seterusnya? Okey, untuk segmen ni kita akan teruskan kepada soalan-soalan KBAT yang melibatkan petua sinus dan juga case ambiguity. Okey. Boleh je. Macam dengar macam susah sikit ni. Sebab bila KBAT je budak takut sebab banyak takut. ayat kan. Okey. Jadi kita tengok macam mana nak selesaikan. Baik. Okey, jadi ini adalah contoh untuk soalan 6. Okey, sekumpulan ahli pengangkap mengadakan aktiviti merentas sungai semasa kem Jatidiri. Mereka memasang tali dari pokok P ke pokok Q dan pokok R di seberang sungai seperti dalam rajah. Okey, kita boleh nampak seperti dalam rajah. Okey. Okey, jadi jarak di antara pokok Q dengan pokok R ialah 80 meter dan sudut yang terbentuk antara pokok P dengan pokok R di P ialah 50 darjah. Okey. Jadi cari nilai X iaitu jarak dari pokok P ke pokok Q. Okey, faham. Jadi dia nak nilai inilah jarak di sini. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat gambar raja pokok tu macam agak sukar kan murid-murid. Betul betul kan cikgu. Chris? Susah Jadi nak nampak. kita keluarkan dia punya lakaran. Okey. Jadi beginilah lakaran dia iaitu PQR kemudian diberi sudut 50 darjah dan dibagi panjang QR 80, panjang PR 100. Jadi dekat situ kita nak cari PQ. Jadi petua apa kita boleh guna dekat sini? Kita kena guna petua sinus. Okey, so petua sinus. Jadi sekarang yang kita nak adalah panjang sisi murid-murid. Jadi panjang sisi itu berada di atas lah. Jadi kita akan letak begitu. Mula kita akan cari dulu sebelum tu, kita cari dulu sin Q dululah. Sebab apa? Kita nak cari yang R ni agak sukar. Sebab kita tak tahu nilai X tu berapa. Jadi kita cari dulu sudut di Q. Okey, lepas dapat sudut di Q, okey, kita dapat sudut di Q adalah 73.25 tu. Okay, kita dapat yang cakar 106.75 darjah. Okey. Jadi barulah kita boleh cari sudut di R. Kenapa kita nak cari sudut di R? Sebab kita nak cari panjang X. Yang ni PQ ni. Jadi bila kita nak cari, kita akan gunakan sudut yang bertentang dengan dia. Baru boleh buat petua sinus. Okey. So bila dah dapat panjang sudut di R, jadi kita boleh gunalah petua sinus. Okey, kita dapat dah sudut dia adalah 23.25. Okey, jadi ni kita gunakan petua sinus iaitu X perkan dengan sin 23.25 darjah samakan dengan 80 per sin 50 darjah. Jadi kita boleh cari nilai X. Okey, Chris dapat 41.224 meter cikgu. Okey, nanti kita semak jawapan dia. Betul ke tidak? Baik. Okey. Betul tahniah Chris. So 41.224 meter. Sebelum tu saya nak tanya, kalau dekat sini saya gunakan panjang 100 meter dengan sudut 50, boleh ke tidak? 100 dan juga sini. Tak boleh cikgu. Pasangan. Tak boleh. Kenapa? Sebab sudut dia bukan bertentangan dengan sisi tersebut. Betul tak cikgu? Okey. Yang kita nak cari tadi X, dia bertentang dengan 23.25. Okey. Jadi ini dah betul. Jadi sudut yang satu lagi ni, pasangan yang satu lagi ni, tak kisah murid nak ambil yang mana asalkan dia ada lengkap pasangan dia. Sama ada sisi ataupun sudut. Faham, jadi faham. kalau saya tukar sini dia jadi 100 per sin 106.75 pun boleh juga. Ya, tetap dapat. Okey, faham. Okey. Seterusnya kita akan pergi pada soalan ke-7. Baik. Okey. Jadi dekat sini rajah menunjukkan bingkai gambar berbentuk segi empat sama
yang digantung oleh Amira menggunakan 2 utas tali. Amira mendapati bahawa bingkai gambar yang digantungkannya itu condong ke kanan. Sudut yang terbentuk antara tali yang lebih panjang dengan bingkai ialah 48 darjah. Jadi panjang tali yang bersambung dengan bingkai gambar masing-masing ialah 20 cm dan juga 15 cm. Hitung perimeter bingkai gambar. Jadi sama macam tadi, sukar untuk kita buat bila dekat gambar, kita keluarkan lakaran dia. Okey, baik. Jadi ini lakaran dia. Kita dapat 15, 20. Jadi bila kita nak kira perimeter murid-murid, kita akan cari dulu nilai apa kat sini? Nilai C. Sebab bila perimeter dia akan kira semua ukur dekat tepi ni. Betul. Tepi dan tepi. Jadi sekarang yang penting adalah nilai C sebab dia segi 4 sama. Macam mana nak cari nilai C? Okey. Pertama sekali kita kena cari sudut A dulu, betul tak cikgu? Okey, kalau sudut A. Okey, kenapa boleh cari sudut A? Kita nak guna petua sinus. Okey, good. Okey, so cari dulu sudut di A. Okey, untuk sudut A, sin A per 20 sama dengan sin 48 darjah per 15. Okey, betul. Lepas tu, sin A sama dengan sin 48 darjah per 15 darab dengan 20. Dan A sama dengan inverse sin, jawapannya ialah 82.25 darjah. Betul, okey, itu untuk A. Chris. Sudut A. Jadi kita dah dapat sini 82.25 darjah. Jadi bila kita nak cari C tadi, kita kata kita gunakan sudut yang bertentang dengan C. Jadi boleh kita cari sudut C sekarang? Boleh, cikgu. Okey, jadi macam mana nak cari sudut C? Okey, sudut C. Murid-murid di rumah pun boleh cuba. Okey. Baik, untuk sudut C, senang saja cikgu. Sebab 180 darjah sebab dalam segitiga, tolak dengan 48 darjah, tolak dengan 82.25 darjah. Ya, betul. Dapat sudut C. Sedapatlah sudut C. Okey, jadi lepas dia dapat sudut C iaitu 49.75 darjah, barulah kita boleh cari panjang C tadi. Okey, jadi cuba cari panjang C berapa? Okey. C per, kalau kita menggunakan petua sinus, C per sin 49.75 darjah sama dengan 15 per sin 48 darjah, cikgu. Jadi C, betul. Chris dapat 15.405 cm. Okey, betul. 15.40 cm. Okey, good. Tahniah, Chris. Terima kasih, cikgu. Dah dapat C. Jadi C. bila dia dapat dah 15.405 cm, jadi kita nak cari perimeter dia, kita tambah je lah semua. Okey. Okey, jadi kita cari dia punya bingkai itu punya perimeter dan seterusnya kita dapatlah 61.62. Okey, faham. Sebab yang ni mula kita akan tambahkan yang ni. Ya. Kemudian kita akan tambahkan yang ni sebab dia nak perimeter bingkai. Okey. Tali pula. Ni segi 4. Perimeter bingkai. Sebab dia nak bingkai saja. So yang segi 4 tu je lah kita akan ambil. So itu yang 4 cc darabkan dengan 15.405. Okey, faham, cikgu. Termasuk tali pula tadi. Silap ya murid-murid. Okey, jadi dah dapat 61.62 cm. Jadi seterusnya kita akan tengok pula soalan yang ke-8. Baik, cikgu. Soalan terakhir hari ni? Ini soalan terakhir yang melibatkan kes ambiguity. Okey, jadi raja di sebelah menunjukkan kedudukan rumah Puan Azizah dan rumah 2 orang anaknya, Amir dan Anita. Seorang lagi anaknya, Aida, ingin membina rumah dengan keadaan ketiga-tiga rumah anak Puan Azizah adalah sebaris dan jarak dari rumah Aida dan rumah Anita ke rumah Puan Azizah adalah sama. Jadi cari jarak di antara rumah Anita dengan rumah Aida. Semua keluarga di huruf A nama dia. Okey, jadi macam mana nak buat? Okey, gambar raja telah pun diberi. Okey, kita kena guna macam tadilah, cikgu, petua sinus. Betul, petua sinus. Okey, sin A sama dengan per 150 sama dengan sin 120 darjah per 250 meter. Okey. Okey, jadi A kita akan dapat inverse sin. Okey, saya dapat 31.31 darjah untuk A. Okey, kita semak ya murid-murid. Betul tak Abang Chris dapat tu? Okey. Jadi first kalau nak senang kita keluarkan dulu lakaran dia. Jadi bila kita dah keluarkan lakaran, kita nampak dekat sini. Kita dapat sini 60 darjah. Macam mana kita dapat 60 darjah?
satu garisan lurus 180, tolak dengan 120. Jadi kita dapat 60 lah satu side. Ya. Jadi disebabkan dia case ambiguity, jadi sebelah sini sama kaki, jadi dia dapat samalah 60-60 sudut dia. Okey, jadi lepas tu tadi macam Chris cakap tadi, kita cari dulu sudut di A. Okey. So kita cari sudut di A, kita dapat 31.31 darjah. Ya, untuk A. So betul. Okey, lepas dia dapat sudut di A, apa kita nak buat? Kita boleh cari sudut B, cikgu. Okey, Betul cari sudut di B. Okey, sudut di B. Okey. 180 darjah tolak dengan 120 darjah. Tolak dengan 31.31. Okey. Jadi B ialah 28.69 darjah. Okey, betul. Jadi kita dapat dah dekat situ. 28.69 darjah. Ya. So tadi yang Abang Chris dapat yang kat sini kan, yang Chris dapat. Okey, jadi lepas dah dapat yang tu, seterusnya kita letakkan semua maklumat tadi dekat dalam dekat situ. Jadi kita dah dapat dah. Sini tadi kita dah dapat. Okey, kemudian kita nak cari dia punya B kat sini. Panjang ni. So macam mana nak cari panjang tu? So kita akan gunakan petua sinus juga. Jadi B sama dengan B per sin 28.69 darjah sama dengan 250 per sin 120 darjah. Ya. Okey, B Chris dah dapat 138.58 bukan sentimeter, meter. Meter. Okey, betul. Good Chris. Tahniah sangat. Sebabnya memang kita akan cari nilai B tu. Gunakan petua sinus tu dah dapat. Okey, seterusnya apa kita nak buat? Kita akan buat huraian lah. Kena tulis huraian cikgu? Sebab apa dekat sini dia kata cari jarak di antara rumah Anita dengan rumah Aida. Jadi kita buat huraian sikit supaya nampaklah dia punya jarak. Jadi oleh sebab jarak dari rumah Aida dan rumah Anita ke rumah Puan Aziza tu adalah sama, maka segitiga ACD tu pun adalah sama. Jadi jarak di antara Anita dengan rumah Aida adalah 138.58 meter. Cikgu, saya nampak soalan macam ni, dia bila kita baca soalan dia nampak macam susah cikgu. Panjang kan? Tapi sebenarnya kita kena extract info saja kan cikgu? Betul. Extract info je, yang kita gunakan benda yang sama je. Petua sinus, petua sinus, petua sinus. Okey. Dan apa kata kunci dalam soalan yang murid-murid perlu highlight ke cikgu? Okey, dia perlu highlightkan sebenarnya first kali daripada ayat yang panjang tu, keluarkan kalau boleh macam tadi kita cakap, keluarkan dalam bentuk lakaran gambar raja dulu. Supaya dia nampak info apa yang dia bagi, sudut mana yang dia bagi, sisi mana yang dia bagi. Jadi senang murid nak cari yang mana dulu. Kalau tidak, susah daripada ayat yang panjang. Baik, faham. Okey, nampaknya cikgu kita dah tiba ke penghujung episod kali ini. Tapi sebelum kita menghujungkan atau mengakhiri episod kali ini, mungkin cikgu boleh kongsikan rumusan tentang apa yang telah kita belajar hari ini, cikgu. Silakan. Okey, baiklah Chris. Okey, untuk hari ini kita dah belajar petua sinus yang mana melibatkan case ambiguity. Jadi dalam petua sinus kita kena tahu ada dua petua dia sebenarnya. Satu, kalau kita nak cari panjang sisi adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Satu lagi kalau kita nak cari sudut, kita boleh letakkan sudut di atas pula, iaitu sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Dan seterusnya kalau kita nampak tadi syarat untuk petua sinus tadi ada dua, iaitu dibagi dua sudut dan panjang satu sisi, dan satu lagi adalah dua panjang sisi diberi dan satu sudut bukan kandung. Dan case ambiguity itu terjadi apabila A lebih panjang daripada H tapi dia pendek daripada C. Yang panjang satu lagi. Baiklah. Dan cikgu, bagaimanakah prestasi Chris cikgu untuk kelas hari ini? Chris sangat-sangat membanggakan saya sebab Chris boleh jawab semua soalan yang dibagi tadi. Sangat bagus. Sangat bagus. Dan cikgu, saya tahu untuk matematik tambahan sebenarnya murid-murid perlu banyak buat latihan, betul tak cikgu? Betul. Okey, jadi macam mana kita nak dapatkan latihan tambahan untuk kelas ini? Okey, murid-murid boleh melayari Pelantar Delima KPM untuk dapatkan semua info-info tentang matematik tambahan dan juga baiklah, terima kasih cikgu dan terima kasih kepada cikgu Nur Hayati juga selaku juru bahasa isyarat episod kali ini. Dan murid-murid, kita akan jumpa lagi hanya di Direct TV KPM. Bye semua.